Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, sekali lagi dengan izinnya dapat kita dipertemukan di dalam musim kedua Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Untuk musim ini kita menggunakan kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat yang merupakan terjemahan daripada kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, sebuah karya agung daripada Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi, seorang ulama tersohor era tahun 600 Hijrah, dan buku ini banyak manfaat yang kita telah dapat pelajari. Alhamdulillah juga saudara, hari ini hari Rabu 17 hari bulan Mac tahun 2021 bersamaan 3 hari bulan Sya'ban tahun 1442 Hijriah. Kita masih lagi dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala internasional. Cuma Alhamdulillah, dalam sidang media perkembangan Perintah Kawalan Pergerakan yang diadakan semalam oleh Menteri Kanan Pertahanan pada 16 Mac, Alhamdulillah telah banyak perkembangan yang baik kita dengar, antaranya negeri dan juga wilayah yang telah ditukarkan statusnya daripada PKP bersyarat kepada PKP pemulihan, iaitu Kedah, seluruh Perak dan juga di Negeri Sembilan. Kedah ada daerah Kuala Muda dan Kulim masih lagi PKPB. Begitu juga di Negeri Sembilan, Seremban masih lagi PKPB. Dan ada negeri dan juga wilayah yang dikekalkan status PKP bersyaratnya, iaitu Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang dan juga Kelantan. Dan ada negeri ataupun wilayah yang dikekalkan status PKPP-nya, iaitu Perlis, Melaka, Pahang Darul Makmur, Terengganu, Putrajaya, Labuan dan juga Sabah, kecuali di Nambawan. Dan rentas negeri masih tidak dibenarkan kecuali bagi aktiviti pelancongan sahaja menerusi konsep Green Travel Bubble, iaitu menggunakan syarikat dan ejen pelancongan yang berdaftar dengan Ministry of Tourism, Arts and Culture ataupun MOTEC. Dan ada juga pengembangan baik, Bazar Ramadan, Bazar Aidilfitri telah dibenarkan beroperasi di seluruh negara dengan SOP yang ketat. Dan juga menjadi satu mengembirakan kita, solat tarawih juga dibenarkan untuk diadakan secara berjemaah. Jadi tuan-tuan tak perlu risaulah untuk menjadi imam interim seperti PKP yang pertama tahun lalu datang ke masjid. Biasa kita mengharapkan masyarakat akan terus mengamalkan norma-norma baru dan kelaziman baru dalam kehidupan dan berusaha untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Baik, bagi yang ada kitab, hari ini kita pergi satu bab yang baru, masih bab yang ke-11. Bagi yang ada kitab, buka muka surat 818. Babu maja'a fi atfalil muslimin wal musyrikin. Babu maja'a fi atfalil muslimin wal musyrikin. Bab keadaan kanak-kanak kecil daripada golongan Muslim dan juga kafir. Bab ini tuan-tuan kita akan membahaskan tentang isu-isu yang dibahaskan berkenaan status kanak-kanak. Adakah mereka di syurga ataupun tidak? Ada beberapa riwayat yang dibawakan oleh tuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini muka surat 818. Wa zakara Abu Amru fi kitab at-tamhid wal istizkar wa Abu Abdullah Tirmizi fi Nawadir al-Usul wa Mufassirun an Ali bin Abi Talib radhiyallahu an fi tafsir qauli ta'ala
kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin. Abu Amru berkata dalam buku atau kitab At-Tahmid wal Istizkar. Ini kita baiki sikit, kitab At-Tamhid, bukan At-Tahmid. At-Tamhid wal Istizkar. Dan Abu Abdullah At-Tirmizi dalam kitab Nawadirul Usul, serta para ahli tafsir daripada Ali bin Abi Talib berkenaan firman Allah, kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin. Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya kecuali golongan kanan. Ini surah Al-Muddathir ayat 38 sampai 39. Qal hum atfalul muslimin. Yang dimaksudkan ashabul yamin ini adalah kanak-kanak golongan muslim. Zada At-Tirmizi, dan ditambah oleh Imam At-Tirmizi, lam yaktasibu fayartahinu bikabsihim. Wa qala Abu Amru al-jumhur min al-ulama ala anna atfal al-muslimina fil jannah. Kemudian At-Tirmizi menambah, mereka belum melakukan apa-apa pun, maka bagaimana mereka perlu bertanggungjawab atas perbuatan yang belum mereka lakukan. Dan kata Abu Amru, dalam kitab kita tulis Abu Amrin, ni baiki sikitlah, Abu Amru, pada umumnya semua ulama berpendapat bahawa kanak-kanak muslim akan masuk syurga. Kemudian tuan kitab membahaskan lagi pada muka surat 819, wa qad dhahaba ta'ifatu minal ulama ila al-waqaf ila fi atfalil muslimin wa auladil musyrikin ayakunu fi jannah aw fi nar. Minhum Hamad ibn Zaid wa Hamad bin Salamah wa Ibn Mubarak wa Ishaq bin Rahawiyah. Dan ada juga para ulama yang satu golongan yang berpendapat bahawa golongan kanak-kanak terdiri daripada muslim dan bukan muslim boleh masuk surga dan juga boleh masuk neraka. Di antara yang berpandangan sebegini adalah Hamad bin Zaid, Hamad bin Salamah, Ibn Mubarak dan Ishaq bin Rahawiyah. Dan mereka merujuk kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana Nabi pernah bersabda, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil atfal qal Allahu a'lam bima kanu amilin. Hadis daripada Abu Hurairah, satu ketika Nabi ditanya mengenai nasib bayi, lalu baginda bersabda, Allah Maha mengetahui apa yang akan mereka lakukan jika seandainya usia mereka dipanjangkan. Kemudian Abu Hurairah bertanya, bagaimana dengan keturunan orang Islam? Baginda menjawab, bersama dengan bapa mereka di surga. Aku bertanya lagi, walaupun tanpa amal perbuatan? Baginda menjawab, Allah Maha mengetahui apa yang akan mereka lakukan kalau usia mereka dipanjangkan. Kemudian Abu Hurairah bertanya lagi, bagaimana nasib kanak-kanak keturunan kaum musyrik? Nabi menjawab, bersama dengan bapa mereka dalam neraka. Sahabat kata, walaupun tidak buat kejahatan? Nabi menjawab, Allah Maha mengetahui apa yang akan mereka lakukan kalau usia mereka dipanjangkan. Jadi saudara-saudari sekalian, kedudukan kanak-kanak di akhirat ini adalah satu perbahasan yang begitu panjang. Kita ringkaskan perbahasan ini supaya tidak terlampau banyak sangat pandangan. Jadi berkenaan dengan kedudukan kanak-kanak di akhirat, terdapat beberapa pandangan ulama. Pertama, ada ulama mengatakan seluruh kanak-kanak akan dimasukkan terus ke dalam surga. Sebagaimana riwayat daripada Samurah bin Jundub, dalam satu peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat melihat suasana dalam surga. Antara yang baginda lihat dalam surga adalah satu orang laki-laki yang tinggi lampai. Dan laki-laki ini dikelilingi oleh ramai kanak-kanak. Ini dalam surga. Jadi malaikat pun terangkan kepada Nabi, ammar rajulut tawilul ladzi fi rawdati fa innahu Ibrahim alaihissalam wa ammal wildanul ladzina haulahu fa kullu mauludin mata alal fitrah. Kata malaikat, ya Rasul, lelaki tinggi lampai yang tuan nampak di dalam raudah, dalam surga tadi adalah Nabi Ibrahim. Dan di sekeliling baginda yang tuan-tuan nampak budak-budak itu adalah wildan. Siapakah al-wildan? Anak-anak yang meninggal dunia masa kecil. Maka semua yang dilahirkan pada waktu kecil itu mati di atas fitrah, kata malaikat.
yakni Islam, dan mereka dimasukkan ke dalam syurga. Jadi saudara, hadis ini menunjukkan bahawa anak-anak yang meninggal sewaktu kecil, mereka akan duduk dalam penjagaan Nabi Ibrahim di dalam syurga. Ini kepada ibu bapa yang telah kehilangan anak-anak, janganlah kita risau. Sebagaimana kita di dunia risau anak kita pergi kerja nak hantar ke mana, nurserynya bagus ke tidak, sekarang tersedak susu bagai-bagai. Maka bila anaknya berpisah selama-lama dengan dia pun bertanya, siapalah menjaga anak ni nanti. Don't worry, anak-anak kita akan bersama dengan nursery terbaik di dunia. Tukang jaganya pun yang terbaik sekali. Siapa? Nabi Ibrahim AS. Dan anak-anak kecil ini akan sentiasa ingat kepada mak bapak dia. Dan dia akan nanti memberi syafaat kepada ibu bapanya dengan izin Allah. Mungkin ada di kalangan saudara-saudari, tuan-tuan yang sedang menonton ini, sedang rindu sangat kepada arwah anak. Yalah, anak kecil meninggal ni dia lain. Kalau anak dah remaja, belum merempit tu lain rasanya. Tapi kalau tengah sedap bermain, umur 1 tahun, 2 tahun meninggal, sudah pasti rindu itu luar biasa sekali. Pernah Abu Hasan radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Abu Hurairah. Abu Hasan ni anaknya meninggal 2 orang, meninggal kecil. Maka kata dia, fama anta muhaddisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihadithin tutayyibu bihi anfusana an mautana. Kata Abu Hasan, wahai Abu Hurairah, bolehkah kau sampaikan pada aku satu hadis daripada Nabi yang boleh memujuk jiwa kami ni kerana kematian anak kecil? Ada tak hadis yang boleh memujuk hati-hati kami ni? Rindu sangat, rindu dendam, terbayang-bayang, berlari-lari, ketawa, main-main macam-macam. Maka jawab Abu Hurairah, na'am, ada satu hadis yang aku pernah dengar. Sigharuhum da'amisul jannati yatalaqqa ahaduhum abahu aw qala abawaihi fayakhudhu bisawbihi aw qala biyadihi kama akhudhu ana bi sanafati thawbika hadha fala yatanaha hatta yudkhilahu Allah wa abahul jannata. Kata Abu Hurairah, ya, ada satu hadis aku pernah mendengar Nabi menerangkan yang bolehlah memujuk hati ibu bapa yang telah diuji kematian anak ini. Kata Nabi, sigharuhum da'amisul jannah, anak-anak mereka itu adalah da'amisul jannah. Da'amis ini maknanya ahli syurga junior, ahli syurga yang junior. Asalnya daripada perkataan du'mus, yang maknanya haiwan-haiwan kecil yang duduk dalam air ni. Maknanya anak-anak kecil ni dia tidak berpisah dengan syurga, sebagaimana haiwan-haiwan kecil dalam air tidak berpisah dengan air. Jadi Nabi mengatakan anak-anak ini da'amisul jannah, mereka ni ahli-ahli syurga junior club. Yatalaqqa ahaduhum abahu, salah seorang daripada mereka nanti bila hari kiamat dia akan pergi dekat mak dia ataupun ayah dia ataupun kedua ibu bapa dia. Apa dia buat? Yatalaqqa ahaduhum abahu aw qala abahu fayakhudhu bisawbih. Nabi cerita ni boleh memujuk. Dia akan tarik baju mak ayah dia masuk syurga. Dia dah duduk syurga, dia nampak mak ayah dia tarik. Dia tarik dengan tangannya. Maka Abu Hurairah dalam riwayat itu, kama akhudhu ana bi sanafati thawbika hadha, katanya, wahai Abu Hasan, anak-anakmu esok akan tarik baju kamu ni macam yang aku tarik engkau sekarang. Dia pun tarik baju Abu Hasan, beginilah dia tarik, begini dia tarik. Dan anak itu fala yatanaha hatta yudkhilahu Allah wa abahul jannah, dia tak akan lepaskan menarik baju mak bapaknya sampailah mak bapaknya masukkan sekali dalam syurga. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Adakah hadis ini tidak memujuk lagi hati tuan-tuan puan-puan yang sedang duka lara atau masih berduka lara dengan pemergian anak anda tersayang? Ini pujukan agama. Anak-anak kita akan tarik kita da'amizul jannah, ini ahli syurga junior club. Sebab itu berkata Ibn Al-Asir rahimahullah,
Anak-anak yang meninggal kecil ini, mereka akan bergerak di dalam surga, jalan masuk ke dalam rumah-rumahnya, bilik-biliknya. Tidak ada yang menghalang mereka melompat dari satu tempat ke satu tempat. Persis perangai anak-anak kita di dunia ini. Tak ada orang yang boleh malang. Dia belasak, dia apa. Ini boleh rujuk dalam kitab An-Nihayah fil Gharibil Hadis wal Asar. Anak-anak kita yang sedang duduk dalam surga. Sebab itu bersabarlah atas pemergian anak-anak kita yang masih kecil. Nabi pernah menyebut, ada satu hadis. Nabi ni tuan-tuan, kalau dia menyebut, dia sangat memahami. Sebab Allah uji Nabi kita, anaknya semua meninggal masa dia hidup, kecuali seorang saja. Anak Nabi ada 7 orang. Pertama Zainab, meninggal masa Nabi hidup. Yang kedua Qasim, ini meninggal kecil, umur tak sampai setahun. Yang ketiga Ruqayyah, meninggal juga, tapi Nabi masih hidup tapi dah dewasa. Yang keempat Ummu Kalsum, meninggal umur 28 tahun. Anak yang keenam Abdullah, umur kurang daripada setahun. Dan anak bongsu Ibrahim, kurang umur 2 tahun, meninggal. Semua anaknya meninggal masa dia masih hidup. Seorang saja anak Nabi yang masih hidup selepas Nabi wafat, Fatimatuz Zahrah. Dia meninggal 6 bulan lepas Nabi wafat. Satu-satunya anak yang masih hidup lepas Nabi wafat. Jadi Nabi dia sangat berpengalaman, ataupun dia faham sangat macam mana perasaan seorang ayah ataupun ibu bapa yang kehilangan anak. Dia faham sangat. Maka ada satu hadis Nabi pernah sebut, "Idza mata waladul abdi qala Allah li malaikatihi qabattum walada abdi fayaqulun na'am." Kata Nabi, Allah Ta'ala bila dia mematikan anak seseorang hambanya, maknanya anak kecil, maka Allah akan direct tanya kepada malaikat yang bertugas, "Kamu dah ambil nyawa anak kepada hamba-Ku itu?" Maka malaikat pun jawab, "Na'am, ya, kami dah tarik ya Allah." Fayaqul qabattum samarata fuadihi, kamu tarik dah nyawa pengarang jantung, intan payung orang tu. Samarah fuadi, samarah ni buah, fuad ni hati, buah hati. Kamu dah tarik dah buah hati, nyawa buah hati dia. Fayaqulu na'am, ya, kami dah tarik ya Allah. Madza qala abdi, habis hamba-Ku masa mu ambil nyawa anak dia, apa dia cakap? Malaikat pun report, hamidaka wastarja'a. Fayaqulullah abnu li abdi baitan fil jannah wasamuhu baitul hamdi. Kata malaikat ketika anaknya ditarik nyawa, orang ini tidak ada nak marah-marah, dia memujimu, dan dia sekadar istirja, mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala sangat gembira dengan pelaporan ini. Maka Allah menitahkan, abnu li abdi baitan fil jannah, kamu siapkan untuk mak bapaknya ini satu rumah special dalam surga. Wasammuhu baital hamdi, dan tuliskan pada hadapan halaman rumahnya, ini rumah Baitul Hamdi, rumah puji-pujian. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. So itu bersabarlah di atas dugaan, dan anak-anak kita sedang menanti kita di surga. Sedih, memang sedih, tidak ada orang boleh nafikan. Bahkan Nabi SAW ketika meninggal anak bongsu kesayangannya yang nama Ibrahim itu, dia sendiri menangis. Sebab Nabi kita ni tuan-tuan, dia lama tak ada anak kecil. Sebab dengan Khadijah dia ada 6 orang anak, tapi semua dah besar-besar. Kalau yang Abdullah meninggal masih kecil, umur kurang daripada setahun. Itu pun sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Jadi lama tak ada anak kecil. Bila Nabi kahwin dengan Maria binti Syam'un, Nabi dikurniakan satu orang anak laki-laki. Dan bila lahir saja anak laki-laki ini, dia sangat gembira. Dan dia buat announcement kepada para sahabat, wulida lilailata ghulamun fasammaitu bi ismi abi Ibrahim. Aku malam tadi dah anugerahkan seorang putera dan aku menamakannya dengan nama moyang aku, Ibrahim, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan Nabi, anak lelaki kesayangan ini dihantar duduk dengan ibu susuan. Dia nak tradisi itu runs in the family. Sebagaimana dia masa kecil dihantar ke Halimatus Sa'diyah, Nabi serahkan Ibrahim puteranya itu kepada ibu susuan Ummu Saif Khawlah binti Al-Munzir Al-Ansariyah radhiyallahu anha.
Dia hantar rumah, dan mereka tinggal agak jauh di daerah Al-Awali di Madinah, agak jauh daripada rumah Nabi. Al-Awali ni kalau jarak sekarang 2.3 km. Agak zaman dulu kalau jalan kaki mungkin 20 minit, setengah jam jalan kaki. Dia bila Nabi rindu kepada anaknya, dia akan pergi walaupun jauh. Sehingga kata Anas bin Malik, ma ra'aitu ahadan kana arhama bil iyali min Rasulillah. Saya lama kerja dengan Nabi, saya tak pernah tengok satu orang yang sangat sayang budak-budak melebihi daripada Nabi ni. Kana Ibrahim mustardi'an lahu fi awalil Madinah, fakana yantaliqu wa nahnu ma'ahu fayadkhulul baita wa innahu la yudakhanu wa kana zi'ruhu qaina. Kata Anas, bila Nabi hantar anaknya Ibrahim pergi menyusu di daerah Awali, ada hari Nabi rindu pada anak dia. Jadi dia beritahu pada sahabat, jomlah tengok anak sekejap. Nabi pergi. Dalam perjalanan, maka sampai di sana, fayakhuzuhu fayuqabbiluhu thumma yarji'. Dia dukung Ibrahim, dia cium, gurau-gurau sedikit, dan dia letak. Kemudian dia kembali bertugas, kembali bekerja. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi kebahagiaan dan kegembiraan ini tidak lama, kerana tatkala anak andanya Ibrahim umur dalam 16 ataupun 17 bulan lebih kurang, maka dia telah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Dan Nabi begitu sedih sekali. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada kita sekarang sedang diuji, Nabi sangat faham perasaan kita. Sebab Nabi, dia menghadapi ujian juga daripada Allah. Cuma kita yang boleh memujuk jiwa kita, anak yang meninggal dia akan jadi syafaat kepada kita. Yuqalu lahum udkhulul jannata fayaqulun hatta yadkhulu abauna fayaqul udkhulul jannata antum wa abaukum. Nabi cerita dalam satu riwayat, anak-anak syurga ini nanti bila dia disuruh masuk dalam syurga, dia kata kami tak mau masuk. Malaikat kata masuklah, ni untuk awak ni, junior club, kami tak nak masuk. Habis nak buat apa duduk sini? Nak tunggu mak dengan ayah. Sebagaimana dia tunggu depan tadika, depan nursery, macam tu lah. Dia tak nak balik, tak nak ke mana-mana melainkan dengan orang tua dia. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi kata malaikat, udkhulul jannata antum wa abaukum. Okeylah adik, masuk sekali dengan mak ayah. Ini anak-anak kita, dia adalah insurans kita. Hatta kata para ulama, anak yang gugur sekalipun, yang keguguran, wallazi nafsi biyadihi inna siqta la yujurru ummahu bi sararihi ilal jannati izahtasabathu. Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga bersama dengan sararihi. Apa makna sarar ni? Ari-arinya. Dan apabila ibunya itu dengan syarat ketika keguguran dia redha mengharapkan pahala daripada Allah dengan ujian berat tersebut. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Nabi cerita, Nabi Ibrahim dia akan jaga budak-budak ni dalam syurga nanti. Kemudian hadis tu ada panjang lagi. Faqala ba'dul muslimin ya Rasulullah wa auladul musyrikina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa auladul musyrikin. Bila Nabi cerita, saya pergi surga, nampak orang berdiri tinggi lampai, keliling ada budak-budak. Malaikat kata ini anak-anak surga yang meninggal masa kecil. Lantas sahabat yang ada pun bertanya, ya Rasulullah, adakah budak-budak itu termasuk sekali anak-anak musyrikin, anak-anak yang non-muslim? Nabi menjawab, ya, termasuk anak-anak musyrikin. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi antara ulama yang berpandangan dengan pendapat ini ialah Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, inilah mazhab yang sahih yang terpilih oleh ulama muhaqqiq berdasarkan firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami mengazab sesiapa pun sehingga kami utuskan seorang rasul kepada mereka untuk mengajar the do's and the don'ts, apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Ini janji Allah dalam surah Al-Kahf, Al-Isra ayat yang ke-15. Jadi berdasarkan riwayat ini, Imam An-Nawawi mengatakan bahawa sebagaimana pendapat ini dinukil oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, sekiranya tidak diazab mereka yang berakal kerana keadaan mereka yang tidak sampai seruan dakwah, maka tidak diazab orang yang tidak berakal adalah lebih utama. Jadi semua anak-anak meninggal kecil masuk surga semua. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua,
kata para ulama, anak-anak kecil ni mereka akan diuji dulu di akhirat nanti. Ada test, ada replacement test. Untuk nak pergi, dia ada ujian jugalah, temu duga sikit. Kata para ulama, mereka yang taat akan terus masuk syurga, manakala mereka yang engkar tidak dapat dimasukkan ke dalam syurga. Hal ini sama seperti ujian yang akan Allah kenakan kepada ahli fitrah yang tidak sampai seruan dakwah kepada mereka. Ada satu ayat Quran yang Allah Ta'ala berjanji, Allah tidak akan mengazab kecuali orang tu diutuskan kepada mereka seorang Rasul. Jadi orang-orang yang belum sampai dakwah Rasul, Allah tak akan seksa mereka. Kata Ibnu Katsir, ini merupakan pemberitahuan tentang keadilan Allah, yang mana Allah tidak akan mengazab melainkan orang itu telah disampaikan hujah. Cara hujah disampaikan dengan diutuskannya Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Lepas itu ada satu riwayat daripada Al-Aswad bin Sari' radhiyallahu an. Nabi pernah menyebut arba'atun yahtajjuna yaumal qiyamah. Ada 4 orang, 4 jenis manusia, mereka akan berhujah di depan Allah pada hari kiamat. Berani ni 4 golongan ini, dia akan berhujah dengan Allah pada hari kiamat. Orang lain tak lepas dah. Dosa betul, awak buat tak boleh berhujah lagi dah. Tapi dia kata ada 4 golongan yahtajjuna yaumal qiyamah, mereka cukup pintar berhujah. Siapakah mereka? Rajulun asammun, wa rajulun ahmaqu, wa rajulun harimun, wa rajulun mata fil fatrati. 4 golongan akan berhujah depan Allah. Pertama sekali, orang yang masa di dunia ni dia cacat pendengaran, orang pekak. Minta maaf kau bahasa kasar pekak, tapi cacat pendengaran lah, tak dengar, mungkin kurang pendengaran. Yang kedua kata Nabi, wa rajulun ahmaq, orang lembam, orang yang istilah kita panggil orang bodoh. Sebenarnya dia bukan bodoh, dia lembab, slow learner, orang slow, orang lembam gitu ya. Yang ketiga harim, orang tua yang nyanyuk. Dan yang keempat mata fil fatrah, orang yang mati masa fatrah. Fatrah ni adalah perentan antara 2 fasa Nabi. Nabi Isa dengan Nabi kita, tengah-tengah tu ada gap. Jadi gap tu tidak ada Nabi sepanjang 600 tahun. Jadi itu dia panggil ahli fatrah. Fa'amal asammu fayaqul ya Rabbi laqad ja'al Islam wa ma asma'u syai'ah. Orang yang pekak ini akan berhujah di hadapan Allah. Wahai Tuhan, sesungguhnya ajaran Islam datang, tapi saya tak faham sebab saya tak boleh dengar apa-apa. Mereka akan berhujah di depan Allah. Saya tak dengar, macam mana saya nak faham? Lepas itu kalau orang cacat pendengaran, orang cacat pertuturan, bisu dan sebagainya, mereka boleh faham. Kalaupun tak belajar bahasa isyarat, mereka boleh faham mengikut bibir kita. Dia lips reading itu. Dia tengok bibir kita, dia boleh tekalah apa kita nak utarakan. Sebab itu bila musim pandemik ni, rakan-rakan di hospital cerita ramai pesakit OKU cacat pendengaran yang bisu ni, mereka datang untuk buat counselling psikiatri sebab dia masalah kejiwaan. Kenapa? Mereka rasa tertekan sejak daripada pandemik. Orang Malaysia khususnya telah semua diwajibkan memakai pelitup muka, pakai mask. Jadi bila mereka tengok semua orang pakai mask, mereka merasakan dunia ni begitu sunyi sekali. Dia tak tahu apa yang orang cakap sebab mulut kita ditutup kan. Mulut tutup, senyum pun orang tak tahu kita senyum tidak kalau ambil gambar. Macam mana nak kata senyum, tak tahu macam mana nak senyum sebab semua tutup dengan mask itu ya. Jadi mereka begitu tension sekarang sebab mereka masa dunia ni sunyi sangat. Jadi geng-geng ni dia akan berhujah depan Allah nanti. Kenapa kamu masa pandemik PKP tak pergi sembahyang? Tak ada orang beritahu. Mana tahu, saya tak mendengar. Sebab imam buat announcement tak pakai bahasa isyarat, agak lah dia hujah di hadapan Allah. Yang kedua kata Nabi, wa amal ahmaq fayaqul rabbi qad ja'al islam wasibyanu yahzifunani bil ba'r. Orang yang lembam, slow learner, orang yang bodoh ini pula kata Nabi, dia akan berhujah, wahai Tuhan, memang Islam telah sampai pada aku, tapi
dengan keadaan budak-budak membuli aku, membaling aku dengan, di dalam hadis tu disebut yahzifunani bil bar, mereka menghina aku, membaling aku dengan tai unta. Ini hujah di hadapan Allah. Ialah orang-orang yang lembam gitu kan, kita selalu sangka mereka ni kelakar, mereka ni ialah orang memang suka ambil orang macam tu jadi pelakon dan sebagainya. Dia orang macam slow, boleh jadi lucu pula, padahal bukan benda lucu pun. Apa yang sedang melanda kepada jiwa mereka itu, sama ada autism dan macam-macam lagi, tapi bagi orang-orang lucu tengok begitu. Jadi kata kami ni gimana mana orang lempar lah, orang hina dan macam-macam. Dia berhujah di depan Allah. Wa amal harimu fayaqul rabbi laqad ja'al islam wa ma'aqilu. Wahai Tuhan, ya Allah, saya dulu nyanyuk. Jadi ada hari saya ni datang apa-apa, saya tak faham apa-apa, saya tak ingat. Bulan puasa pukul 4.30 dia entarnya buka dah. Dia tanya, Tok, ngapa buka awal sangat? Dah azan, rupa azan asar, dia buka dah, nyanyuk. Ya, orang ni akan berhujah di depan Allah. Dan keempat kata Nabi, wa amal ladzi mata fil fatrati, orang yang mati dalam zaman fatrah, fayaqul rabbi ma atani laka rasulun fayakhudhu mawasiqahum liyuti'unnahu. Adapun orang yang mati pada masa fatrah, dia akan kata, wahai Tuhan, tak ada satu Nabi pun datang, seingat saya tak ada. Dia akan ungkit balik, ialah 600 tahun gap antara Nabi. Dia kata masa itu saya hidup dan tak pernah dapat penerangan pun, sidang akhbar apa pun tak ada, tak tahu apa-apa pun, tak tahu apa-apa. Jadi 4 golongan ni, kata ulama, mereka walaupun berhujah di hadapan Allah, memang boleh saja NFA, no further action, terus masuk syurga. Tapi tak, mereka kena ujian. Dia kena ada buat MOU sikit. Itu yang Nabi sebut, fayakhudhu mawathiqahum liyuti'unnahu. Maka malaikat akan diarahkan untuk ambil perjanjian, buat satu MOU, persepahaman. 4 golongan ni mu mesti taat kepada Allah. Aku janji mu bolehlah taat kepada Allah. Jadi ketika itulah mereka ni, itu yang dikatakan diuji. Jadi ada setengah ulama berpandangan bahawa, antaranya Ibn Katsir, bahawa dia lebih memilih pendapat yang mengatakan bahawa anak-anak nanti yang meninggal kecil ini, tak kira Muslim ataupun non-Muslim, mereka juga akan masuk kategori ini. Dia tidak sewenang-wenangnya terus masuk syurga, tapi mereka juga perlu melalui proses fayakhudhu mawathiqahum liyuti'unnahu. Mesti ada sains sikit lah, agreement. Dia ada kaedah-kaedah. Kita wallahu alam tak tahu benda rupanya, tapi ada ujian yang akan diberikan pada mereka. Ujian kecekapan agaknya nak nentukan syurga level mana, wallahu alam, kita pun tak tahu. Ujian penempatan kelas mana, syurga mana. Jadi itu pandangan kedua. Yang mana pandangan pertama tadi, mati terus masuk saja. Pandangan kedua, tak, ada test, ada proses temu uji. Baik, yang ketiga, ada ulama mengatakan bahawa mereka bertawakuf. Tawakuf ni maknanya no comment. No comment, dengan menyatakan bahawa apa status anak-anak yang meninggal kecil ni masuk syurga ataupun tidak, no comment. Allah saja yang lebih tahu keadaan mereka. Mereka pegang kepada beberapa hadis, antaranya Ibnu Abbas pernah meriwayatkan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin faqala Allahu a'lam bima kanu amilin. Ketika Nabi ditanya berkenaan anak-anak orang-orang musyrik, dia orang dah mati, jadi bagaimana nasib mereka di akhirat? Nabi menjawab, Allah lebih tahu. Jadi Nabi pun reserve my comment lah, saya pun tak berapa tahu. Hadis Bukhari dan Muslim. Begitu juga riwayat daripada Abu Hurairah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zarariyil musyrikina faqala Allahu a'lam bima kanu amilin. Nabi ditanya mengenai keturunan orang-orang musyrik, anak-anak mereka macam mana di akhirat. Nabi jawab, wallahu a'lam. Nabi berkata, saya tak tahu, Allah lagi tahu. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Syekh Syamsul Haq Azim Abadi, zarariyil musyrikin makna kanak-kanak musyrik yang mati sebelum baligh. Ungkapan zarari adalah jamak kepada zuriyat.
banyak jadi zarari, maksudnya keturunan-keturunan, terdiri daripada keturunan manusia dan jin. Itu dari segi bahasa. Manakala ungkapan Allahu a'lam bima kanu amilin, maksudnya ia maksud keadaan apa yang mereka akan pergi kepadanya, sama ada syurga atau neraka, atau ditinggalkan antara dua tempat. Kalau tuan-tuan puan-puan masih ingat, kita pernah membahaskan dulu tentang Ashabul A'raf. Ada satu golongan manusia, dia tidak ke syurga, tidak ke neraka. Dia duduk di tengah-tengah satu lembah. Mereka ni golongan yang pahala dengan dosa balance. Maknanya karaoke pun dia, semayang masjid pun dia balance. Dia punya akaun itu sama banyak saja. Jadi orang macam ni dia tak boleh ke mana-mana. Dia akan duduk di Al-A'raf, dan akan ada satu sesi rayuan. Dia boleh appeal kepada mahkamah. Allah akan beri peluang, awak berhujah apa yang penyebab awak boleh masuk dalam syurga direct. Sebab awak punya akaun ni balance. Jadi ada ulama mengatakan mereka ni akan duduk di Al-A'raf. Ini Allah Alam, sebahagian daripada pendapat-pendapat yang ada. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, ada sebahagian ulama mengatakan bahawa anak-anak yang meninggal kecil ini, mereka akan menjadi pekerja, pembantu atau petugas-petugas kepada penghuni syurga nanti. Mereka bekerja dengan penghuni syurga. Perkara ini berdasarkan sebuah hadis yang menyebut secara umum, atfalul musyrikina khadamu ahlil jannati. Kanak-kanak daripada orang musyrik, mereka akan menjadi pembantu kepada ahli syurga. Jadi butler, jadi Batman, apa istilah-istilah pembantu inilah. Dan hadis ni diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Bazzar. Namun ada juga di kalangan ulama hadis menilaikannya sebagai lemah, antaranya Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Tapi dia bukan hadis yang palsu. Kenapa Allah jadikan anak-anak ini sebagai pelayan, waiter dalam surga? Supaya nak memberikan satu pengalaman istimewa kepada ahli surga. Ya, kita kalau pergi ke hotel, dilayan oleh waiter dia, layan oleh customer service dia punya pekerja-pekerja dia meraihkan kita rasa seronok, rasa dihargai. Sejak pada kita sampai ke pintu hotel, orang yang buka, bellboy buka pintu pun letak tangan dada, selamat datang, welcome to our hotel. Kita rasa dihargai. Sampai Cik, ada beg kita tolong angkat. Tu anak-anak kita ramai berlari-lari. Ada pula orang yang tolong adik, mari sini, oh lawanya senyum. Kita rasa dihargai. Kemudian bawa ke lobby, bawa ke receptionist. Kita mudah senyum, orang tu melayan kita. Kemudian kita dibawa ke bilik penginapan kita. Beg-beg mereka dah tolak dalam lift lain. Kita rasa dihargai. Kita rasa dimuliakan. Apatah lagi kalau yang melayan kita itu adalah anak-anak kecil yang comel, cerdik. Macam kita lah pergi ke rumah kawan-kawan, yang menghidangkan minuman kita di ruang tamu anak pada tuan rumah. Beza dengan waiter layan. Anak pula cerdik, barulah jam 4, jam 5, pandai comel, kulit putih-putih kemerahan. Sudah pasti kita akan rasa seronok bertamu ke rumah orang. Maka Allah wujudkan kebahagiaan itu dalam surga, dan yang bakal menyantuni dan melayani kita adalah anak-anak ini. Anak-anak yang meninggal semasa kecil. Ini kata para ulama. Mereka berhujah begini. Pertama, dalam Quran ada satu ayat Allah Ta'ala berfirman, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Ahli surga akan dikelilingi oleh orang-orang muda yang sentiasa muda, yang membawa gelas, cerik dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Surah Al-Waqi'ah ayat 17 sampai 18. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan bahawa anak-anak di surga itu adalah pelayan yang melayani ahli surga, sebab dia berhujah, yaduru ala ahlil jannah li khidmati wa qada hawaijihim wildanun sigharul asnan fi ghayatil hasan wal baha. Anak-anak kecil itu
akan berkeliling dalam surga untuk berkhidmat dan menunaikan hajat dan keinginan penduduk surga. Anak-anak yang usianya masih kecil dan mereka dalam bentuk yang sangat cantik dan indah. Ini ada dalam tafsir As-Sa'di. Dan Allah Ta'ala menggunakan ayat mukhalladun, maknanya kekal. Maksudnya anak-anak kita itu nanti akan tetap berusia kanak-kanak dan dia tidak akan dewasa sampai bila-bila. Macam cerita Peter Pan jugalah, tak pernah besar, begitu saja. Sebenarnya kata Ibn Katsir, yatufu ala ahli jannah lil khidmati wildan min widal jannah mukhalladuna ay ala halati wahidah mukhalladuna 'alaiha la yataghayyaruna anha la tazidu a'maruhum an tilka sin. Anak-anak yang mengelilingi penduduk syurga akan berkhidmat kepada mereka. Dan maksud mukhalladun adalah mereka tetap dalam keadaan tidak berubah dan tidak bertambah umur mereka daripada usia terakhir mereka. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Para ulama dia adalah perselisihan pendapat siapa anak-anak yang Allah maksudkan ini sebenarnya. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama, mereka adalah anak-anak manusia yang meninggal sebelum baligh. Dan ini adalah antara pendapat Hasan Al-Basri, kata dia lam yakun lahum hasanatun yajzuna biha wala sayyi'atun yu'aqabuna 'alaiha fawada'u fi hadzal mawdu'. Anak-anak yang dikatakan pelayan ini adalah anak-anak yang belum baligh, yang tidak ada pahala yang banyak dan juga tidak ada dosa untuk dihukum. Jadi mereka akan diletakkan di lokasi tersebut. Namun begitu, ada ulama mengatakan pendapat beliau itu tidak berdasarkan kepada dalil. Bagaimana kata Ibn Taymiyah, wala aslu li hadzal qaul, tidak ada satu usul ataupun asal kata-kata ini. Jadi pendapat yang kuat bahawa anak-anak yang meninggal sebelum baligh akan berada dalam asuhan Nabi Ibrahim dan mereka boleh beri syafaat kepada ibu bapa. Kita balik hadis yang pertama tadi. Atfalul mu'minin yakfuluhu Ibrahim. Anak-anak orang beriman akan dijaga oleh Nabi Ibrahim di surga. Ini hadis Ibn Hibban. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, mereka adalah makhluk syurga yang Allah cipta dan berbeza dengan penduduk-penduduk di bumi ini. Dan ini adalah pendapat yang terkuat. Sebagaimana disebutkan bidadari adalah makhluk syurga, maka yang wildanun mukhalladun, yang akan jadi waiter, butler, Batman dan macam-macam ini, bukannya anak-anak manusia di dunia, tapi memang penduduk ahli syurga. Dia custom made makhluk di surga. Al-wildanul ladzi yatufuna ala ahli jannah khalqan min khalqil jannah laisu bi amna ahli dunya. Anak-anak yang berkeliling sekitar penduduk surga adalah makhluk surga. Mereka bukan anak dari penduduk dunia. Dan ini adalah pendapat yang terkuat. Jadi tuan-tuan sekalian, daripada 4 perbahasan yang kita bawa, kita lebih memegang pendapat yang mengatakan bahawa pertama, kanak-kanak akan terus dimasukkan ke dalam surga, dan ini merupakan pandangan yang dipilih oleh ramai ulama, antaranya An-Nawawi, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan lain-lain lagi. Pendapat yang kedua, anak-anak ini akan diuji, dan ini merupakan antara pendapat yang dipilih oleh ramai ulama, antara Ibn Katsir, termasuklah tuan kitab kita Imam Al-Qurtubi, Ibn Qayyim dan ramai lagi. Pendapat yang ketiga, kanak-kanak itu akan menjadi pembantu, butler, Batman, asyra kepada penghuni syurga. Dan pendapat yang keempat, Allah lebih mengetahui apa keadaan anak-anak itu. Allah, tak ada orang yang tahu. Jadi bagi kita di minat Imam Besar, kita lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahawa anak-anak adalah anak syurga, dan anak yang bukan Islam yang meninggal sebelum baligh akan dimasukkan juga ke dalam syurga berdasarkan nas-nas yang menyokongnya. Jadi itulah yang boleh kita simpulkan daripada perbahasan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan, dan semoga kita dapat bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan kita ini diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu
وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما أتيت عبادك الصالحين. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah berkat waktu duhamu, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu. Limpahkanlah kepada kami apa yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.